يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا
باكتساب منا بالمصطفى السلام عليكم. بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآمنا أسرفنا على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi ini kita sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu membicarakan di bawah satu tajuk yang saya rasa amat besar di sisi Allah. Al-ibratu min arkanil Islamil khamsah. Ibrah daripada rukun Islam yang kelima. Dan alhamdulillah saya juga mempunyai pengalaman dalam ibadat haji dan menjaga jemaah haji, sama ada melalui tabung haji atau melalui syarikat-syarikat package yang berdaftar dengan tabung haji. Pengalaman saya lebih kuranglah dalam 22 tahun bersama dengan jemaah haji di Mekah dalam program haji dan juga program umrah. Alhamdulillah, kita umat Islam sebenarnya Allah SWT muliakan kita dengan Makkah Al-Mukarram. Adam alaihi salam ketika dia diturunkan daripada langit, daripada syurga ke dunia, Adam telah tengok di langit ada satu tempat yang mana tempat itu adalah tempat malaikat tawaf. Namanya Baitul Ma'mur. Jadi Adam telah minta dengan Allah, wahai Allah, engkau turunkan, engkau pilihlah satu tempat di bumi yang mana tempat ini manusia akan bertawaf. Sebagaimana saya telah melihat ketika berada dalam syurga di langit, iaitu tempat malaikat tawaf. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah terima permintaan Nabi Adam dan Allah telah pilih satu bumi yang dinamakan Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakan. Rumah pertama yang dibina untuk manusia ialah di lembah Bakkah. Jadi asal sebutan adalah dengan huruf ba, Bakkah. Tapi orang-orang Arab mereka tidak suka menyebut huruf tebal. Ba. Lalu bertukar daripada ba kepada ma, huruf nipis dan huruf lembut. Jadi sekarang ini seluruh dunia memanggil dengan Makkah walaupun asalnya Bakkah. Jadi Allah SWT telah pilih bumi Mekah daripada seluruh penjuru bumi dunia. Allah pilih untuk dijadikan tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Dan Allah telah perkenankan permintaan Nabi Adam alaihi salam melalui Allah turunkan kepada Adam Kaabah daripada batu permata Zabarjad. Zabarjad merah. Allah turunkan Kaabah sama besar dengan Kaabah sekarang ni. Kemudian Adam alaihissalam telah membawa anak cucu keturunannya melakukan haji di Mekah Al-Mukarramah. Ada riwayat mengatakan Adam melakukan haji 1000 kali. 1000 kali haji berdasarkan umurnya 1000 tahun
Jadi 1000 tahun, setahun sekali Adam akan datang ke Mekah untuk tawaf, sa'i, serta ibadat-ibadat yang lain yang ada kaitan dengan ibadat haji. Kemudian setelah datang zaman Nabi Nuh alaihissalam, Adam, Shish, Idris, Nuh. Jadi Nuh merupakan Nabi yang keempat. Selepas Adam, Allah Ta'ala telah lantik anak Nabi Adam, Shish bin Adam menjadi Nabi. Kemudian cucu Nabi Shish yang keempat. Cucu Nabi Shish yang keempat atau cucu Nabi Adam yang kelima. Itu Idris alaihissalam telah dilantik menjadi Nabi. Kemudian datang zaman Nabi Nuh. Jarak antara Nuh dengan Adam lebih kurang 1000 tahun. 1000 tahun. Jarak antara Adam dengan Nuh. Jadi di zaman Nuh alaihissalam, Allah SWT telah datangkan banjir yang besar kerana syirik. Orang-orang di zaman Nabi Nuh telah menyembah Allah dan mencampur adukkan sembahan kepada Allah dengan syirik, dengan patung berhala. Gambar-gambar tokoh yang sudah meninggal dunia, akhirnya mereka syirik dengan Allah. Lalu Allah telah hantar kepada penduduk dunia banjir yang besar, menjadikan Kaabah runtuh. Kaabah yang dibina oleh Nabi Shish. Sebab setelah wafatnya Adam, Kaabah telah diangkat ke langit. Batu permata merah telah diangkat ke langit. Lalu anak Nabi Adam alaihissalam, Shish bin Adam, membina Kaabah mengguna batu. Kemudian Kaabah ini runtuh di zaman Nabi Nuh kerana banjir yang besar. Jadi setelah runtuh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka manusia sudah tidak kenal Mekah. Manusia sudah tidak kenal Mekah. Dan manusia sudah tidak tahu ibadat haji. Kerana Kaabah telah runtuh. Lalu Allah SWT daripada keturunan Nuh alaihissalam, maka keluarlah cucu yang ke-9 Nabi Nuh, iaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperintah oleh Allah pergi meletak anaknya iaitu Ismail dan isterinya Hajar alaihissalam ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi diletak di Lembah Bakah, yang Lembah Bakah kosong. Kaabah tidak ada sebab dia runtuh di zaman Nabi Nuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Jadi sebelum kita berkenalan dengan kota Mekah, kita kena tahu jalur ataupun kita kena tahu sejarah bagaimana Kaabah dibina. Kaabah pertama, Kaabah diturunkan pada batu permata merah. Sebesar Kaabah itu semua batu permata belaka di zaman Nabi Adam. Setelah Adam meninggal dunia atau wafat, Allah Ta'ala telah angkat Kaabah tersebut dan anak Nabi Adam, Shish bin Adam, telah membina Kaabah mengguna batu. Dan sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala datangkan banjir yang besar kerana syirik, maka manusia dimatikan, tinggal hanya 80 orang pengikut Nabi Nuh dan Kaabah telah runtuh. Dan orang-orang sudah tidak kenal Kaabah, sudah tidak kenal Mekah, sudah kenal Tanah Haram. Dan orang-orang yang beriman pun sudah tidak kenal haji. Kenapa? Kerana Kaabah sudah runtuh. Kemudian daripada jarak antara Nuh dengan Ibrahim alaihissalam, jaraknya ialah 3011 tahun. 3011 tahun. Jadi macam mana boleh tahu jarak ni? Iaitu anak-anak Nabi Nuh sampai kepada Ibrahim, mereka punya umur. Ada umur. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh, anak Nabi Nuh, Shish bin Adam, anak Nabi Nuh, iaitu Sam bin Nuh. Umur dia 800 tahun. Umur dia. Jadi kita campur semua umur tu, keluarlah jarak antara
Nuh dan Ibrahim. Iaitu jaraknya lebih kurang 3,011 tahun. Selama 3,011 tahun lebih kurang, manusia sudah tidak kenal haji. Manusia sudah tidak kenal Kaabah. Manusia sudah tidak kenal tanah haram. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Ibrahim pergi letak anaknya Ismail yang dilahirkan di Palestin. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah keluar berdakwah di Mesir bersama isterinya Sarah. Isterinya Sarah. Jadi Hajar ni belum ada lagi. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah ke Mesir dan sampai dakwah Nabi Ibrahim ini kepada istana Raja Mesir yang memakai gelaran Firaun. Jadi Sarah dengan Ibrahim telah masuk ke istana tujuannya untuk dakwah Firaun supaya terima la ilaha illallah dan dia sebagai nabi. Terima dulu. Dakwah ni ialah terima la ilaha illallah. Kalau sebut dakwah, maka perkara apa yang kita nak dakwahkan manusia? Daripada Adam sampai sekarang ni pun sama, iaitu terima dulu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian terima dia sebagai nabi. Jadi Firaun telah kena kepada Sarah, suka kepada Sarah. Dan Firaun ni pula ada satu penyakit, dia tidak boleh dengar isteri orang. Kalau dengar isteri orang, dia naik syekh Firaun ni. Dan dia tanya Nabi Ibrahim, siapa perempuan tu? Nabi Ibrahim kata, adik aku, menjadikan Firaun reda nafsu dia. Tapi dia suka kepada Sarah. Kerana suka kepada Sarah inilah, maka Firaun telah menghadiahkan seorang perempuan sebagai hamba. Perempuan ni orang Mesir. Jadi dia raja Mesir. Jadi raja dia boleh pilih mana-mana orang yang dia nak jadikan hamba. Jadi Hajar ini telah dipilih oleh Firaun dan dihadiahkan kepada Sarah supaya Sarah berkhidmat supaya Hajar berkhidmat kepada Sarah. Jadi Nabi Ibrahim telah bawa Hajar balik ke rumah dia, ke kampungnya, ke bandarnya, ke negerinya, iaitu di Palestin. Dan Nabi Ibrahim tinggal di Hebron. Hebron sekarang ini duduk dalam kawasan Israel. Kalau kita pergi Hebron, kita akan jumpa Masjid Ibrahim, Masjid Nabi Ibrahim, kubur Nabi Ibrahim ada di Hebron, kubur anak dia Ishak, kubur cucu dia Yakub dan kubur cicit dia Nabi Yusuf alaihi salam. Semua ada di Hebron. Jadi Nabi Ibrahim pun buat balik Hajar kepada Hebron. Karena itu tempat tinggal Nabi Ibrahim dengan isterinya Sarah. Dan Sarah telah kata, wahai suamiku, kalau kamu nak pada anak, kamu kahwinlah dengan Hajar. Lalu Nabi Ibrahim memerdekakan Hajar. Sebab nak jadikan isteri, kena merdekakan dulu. Sebab kalau jadi hamba pun, boleh terus jimuk isteri dia. Jimuk hamba, sebab hamba dia dimiliki. Tapi untuk memuliakan Hajar, supaya dia jadi isteri, maka dia kena merdekakan. Nabi Ibrahim telah memerdekakan Hajar dan telah mengawini Hajar sebagai isteri kedua. Kemudian setelah berkahwin, jimuk pertama itu sudah mengandung. Hajar sudah mengandung dan oleh kerana Hajar mengandung, maka Sarah telah menjadi cemburu. Isteri pertama itu Sarah itu cemburu. Dan Sarah ini sepupu Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam dengan Sarah sepupu. Anak pot dara, dia nikah sepupu. Kemudian setelah cemburu, kemudian Hajar begitu cemburu sekali. Sarah ni begitu cemburu sekali tengok Hajar yang telah mengandung. Sedangkan dia mandul. Sarah ini mandul. Tidak dapat anak sebab mandul. Kemudian beranaklah Nabi Ismail di Palestin. Beranak di Palestin. Lalu Sarah pun kata, wahai suamiku, pergi letaklah anak isteri kamu di satu tempat yang mana mata aku jangan nampak dia. Kalau aku nampak dia, demi Allah, dia serupa dengan nama Allah.
Demi Allah, kalau aku nampak dia, pasti aku akan potong tubuhnya kepada 5 bahagian. Jadi ancaman bunuh. Jadi ketika itu dia bercakap dengan dalam perasaan cemburu. Orang perempuan ni apabila dia sudah cemburu, hilang akal dia. Percakapan sudah tidak berdasarkan akal. Walaupun dia isteri Nabi. Lalu turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu supaya Nabi Ibrahim pergi letak anak isteri dia di satu tempat, nama dia Lembah Bakah. Kemudian dibawa pergi perjalanan 1 bulan, menaiki unta daripada Palestin, bawa pergi ke Mekah. Jarak dia 2,500 km jarak dia. Jarak Mekah dengan Palestin ni lebih kurang lah 2,500 km. Dan pada waktu itu tidak ada kapal terbang. Kalau sekarang ni boleh naik flight. Tapi dulu tidak ada kapal terbang. Yang ada hanya unta tunggangan. Jadi Nabi Ibrahim mengambil masa 1 bulan melalui jalan lereng-lereng bukit menuju ke Mekah. Lereng-lereng bukit dipandu oleh malaikat. Malaikat memandu dan sampai ke sana. Lalu Nabi Ibrahim terletak anak sia di tempat yang Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim letak anak di satu pokok di lembah. Satu pokok di lembah. Dan lembah itu tidak ada orang duduk. Tidak ada manusia. Kemudian Nabi Ibrahim juga diperintah oleh Allah tidak boleh bercakap dengan Hajar. Tidak boleh royak. Tidak boleh beritahu. Sebab apa pergi letak di sini di tempat yang jauh. Tidak boleh beritahu. Nabi Ibrahim hanya diperintah bawa dan letak di sana. Dan terus tinggal. Hajar dan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim telah berjaya melepasi ujian Allah. Dia bawa anak isteri dia. Dia pun terus letak dan terus tinggal. Jadi Hajar terpinga-pinga. Dia seorang perempuan. Dia tidak ada wahyu. Dia bukan Nabi. Dan dia tidak tahu sebab kenapa dia letak. Mari diperintah. Diletak di tempat yang jauh. 2,500 km daripada rumah Nabi Ibrahim. Kemudian Hajar pun kejar Nabi Ibrahim dan sempat pegang tali mulut unta di atas bukit Safa. Dan disitulah Hajar alaihissalam tanya Nabi Ibrahim, adakah Allah amaraka bihaza? Adakah Allah memerintahkan kamu supaya letak saya di sini? Nabi Ibrahim hanya angguk. Kerana dia tidak boleh bercakap. Dia tidak boleh hurai. Dia hanya angguk. Hajar pun lepaskan tali unta. Hajar kata, "Lau annallah amaraka bihaza." Kalaulah Allah memerintahkan kamu dengan perkara ini, letak saya di tempat yang jauh ini, maka la yudayyi'ni abada. Sama sekali Allah tidak akan mensia-siakan aku. Lalu dia pun lepaskan tali unta dan membiarkan Nabi Ibrahim meninggalkannya di situ. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menuju ke Yaman. Dia daripada Palestin bawa letak anak isteri di Lembah Bakah. Kemudian Allah perintah Nabi Ibrahim menuju ke negeri Yaman, berdakwah mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Kemudian Hajar ni setelah ditinggal, Nabi Ibrahim pergi dah. Dan dia serah. Inni askantu min zurriyati. Wahai Allah, aku telah tinggal anak isteriku. Biwadin ghairi zi zar'in. Di satu lembah yang tidak ada makanan, ya Allah. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah. Aku tinggal anak isteriku di satu lembah yang tidak ada makanan. Oleh itu, oleh kerana Nabi Ibrahim merayu kepada Allah, inni askantu min zurriyati biwadin
ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tinggal anak isteriku di satu tempat yang mana tidak ada makanan di sisi rumahmu yang mulia. Ya Allah, engkaulah ya Allah yang menjaga mereka. Nabi Ibrahim terus tinggal dan Hajar alaihissalam telah menyusu kepada anaknya yang masih bayi. Selama 3 hari dan Nabi Ibrahim tinggal 2 uncang. Satu uncang daripada kulit, bekas daripada kulit yang diisi dengan air dan diisi dengan buah tamar. Hajar dan Ismail duduklah di lembah tersebut. Kemudian dia makan daripada buah tamar dan minum air. 3 hari habis air dan tamar. Lalu dia pun anaknya menangis kerana susu sudah tidak keluar. Kerana dia sendiri kelaparan. Hajar sendiri kelaparan. Lalu dia pun naik ke Bukit Safa dan dia tengok mudah-mudahan ada manusia. Sebab Bukit Safa tu apabila dia naik, kemudian dia tengok ke bawah, maka dia akan nampak kalau ada orang lalu lalang di situ dan tidak ada manusia. Lalu dia pun turun daripada Bukit Safa pergi ke Bukit Marwah, dan apabila sampai ke lembah, dia pun tidak dengar suara anaknya menangis. Dia pun berlari-lari, kemudian dia berlari-lari anak sampai ke kaki Bukit Marwah. Lalu dia dengar balik suara anak dia menangis, kemudian dia pun berjalan balik dan naik ke Bukit Marwah. Begitulah Hajar mencari air untuk menyambung kehidupan. Mencari air. Daripada Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, Marwah, Safa. Sampai di pusingan yang ke-7, Hajar telah sampai ke Bukit Marwah. Dan ketika itu malaikat pun turun. Jadi perbuatan Hajar mencari air ini, Allah SWT telah jadikan rukun haji dan rukun umrah. Hajar mencari air, dia seorang perempuan yang perlu meneruskan kehidupan untuk hidup. Dan Allah SWT tidak beritahu kepada Hajar, berlari, biar molek sikit sebab perbuatan kamu ini akan dijadikan rukun haji atau rukun umrah. Bukan begitu. Hajar melakukan perkara itu spontan kerana mencari air. Tetapi Allah SWT telah jadikan perbuatan Hajar ini sebagai rukun. Orang yang pergi buat umrah atau buat haji mesti tawaf dan sa'i. Barulah sah hajinya dan barulah sah umrahnya. Kenapa? Kerana inilah Allah SWT menghargai pengorbanan seorang wanita. Walaupun dia asal seorang hamba perempuan yang dimiliki, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh seorang Nabi, dan dia dapat anak juga seorang Nabi, Allah muliakan dia dan Allah kekalkan sebutan nama dia hingga kiamat dunia. Hingga kiamat dunia. Kemudian Allah SWT perintahkan ibadat haji. Nabi Ibrahim pergi 7 tahun. Berdakwah 7 tahun. Keluar berdakwah ke negeri Yaman. Selepas 7 tahun, barulah dia balik semula ke Mekah. Dan apabila balik, maka Allah perintahkan membina Kaabah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan anak dia bina Kaabah. Dan Allah telah syariatkan ibadat haji. Dan ibadat haji ini hanya boleh dilakukan di Mekah saja. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mahu manusia datang ke Mekah. Kalau solat, contohnya semaya 5 waktu. Di mana saja kita boleh buat solat 5 waktu. Di hujung-hujung dunia. Di negara kafir, di negara Islam. Asal tempat tu suci, kita boleh menunaikan ibadat solat 5 waktu. Kemudian, ibadat yang lain seperti puasa. Di mana saja kita berada, di negara mana saja kita berada, asalkan kita tahu itu bulan Ramadan, maka kita boleh berpuasa di mana saja. Sama ada kita berada di negara Islam, di negara kafir, maka kita boleh berpuasa. Begitu zakat. Zakat kita boleh tunaikan zakat di mana saja kita berada. Tapi haji lain.
Haji tak boleh dilaksanakan di Malaysia, di Eropah, di Europe, di negara Afrika, di negara Arab. Tak boleh. Dia hanya boleh dilaksanakan di Mekah saja. Kerana apa? Kerana Allah SWT nak setiap orang beriman mesti datang ke Mekah, tengok muka buminya, tengok cuacanya, dalam mentaati perintah Allah, supaya orang-orang Islam dapat melihat kesan-kesan peninggalan 3 orang tokoh dunia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam dan juga Hajar alaihissalam, seorang perempuan berkorban kerana Allah, sanggup menggadaikan segala-gala perkara dunia demi untuk taat kepada perintah Allah. Jadi apabila kita datang ke Mekah, kita pun tengok pengorbanan Nabi Ibrahim. Kita pun tengok pengorbanan Nabi Ismail. Kita pun tengok pengorbanan ibunya yang sanggup ditinggalkan oleh suami dia. Kerana suaminya ditugaskan oleh Allah berdakwah di seluruh dunia. Nabi Ibrahim dakwah dia bermula di Iraq, pergi ke Yaman, kemudian pergi ke Mesir. Kemudian Nabi Ibrahim juga ada dari riwayat mengatakan datang ke Asia, masuk China, Indochina, dan akhir sekali ke negeri Burma untuk menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Jadi luasnya dakwah Nabi Ibrahim, supaya kita umat Islam ini apabila pergi ke Mekah, tengok bentuk muka buminya, kita tengok lah ni yang sudah moden. Jalan raya dia sudah moden. Tempat ibadat haji pun sudah moden, sudah dimodenkan. Di Arafah ditanam pokok, sudah ada pokok sekarang ni, sudah ada bilik air, sudah ada air yang disediakan oleh muassasah Saudi untuk minuman jemaah haji. Dulu tidak ada air, tidak ada jalan raya. Tapi umat Islam mengerjakan haji kerana taat perintah Allah dengan penuh kesusahan. Maka apabila orang Islam datang, maka inilah ibrah yang pertama yang dapat kepada setiap umat Islam yang datang ke Mekah, iaitu contoh ketaatan manusia yang taat kepada Allah dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kesusahan. 3 orang tokoh, Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, dan juga ibunya, iaitu Hajar alaihassalam, iaitu seorang perempuan kelahiran Mesir, orang Mesir, bangsa Kibtiyah, bangsa Kibti, bukan orang Arab. Mereka ni bangsa Kibti. Kemudian mereka taat pada Allah, lalu Allah jadikan ingatan, sebutan nama dia semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga kiamat dunia. Manusia akan tetap sebut tentang haji, tentang Baitullahil Haram, tentang tawaf, tentang sa'i, tentang pergi ke Arafah, di Mina, sembelih korban. Semuanya ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Hajar alaihassalam. Sidang yang saya kasih sekalian, inilah ibrah yang pertama yang kita dapat daripada rukun Islam yang kelima ini. Jadi, oleh kerana masa sudah sampai, jadi lain kali, insya-Allah lain kali kita boleh sambung semula kuliah kita kalau ada keinginan, dan saya juga ada kuliah pengajian hadis secara online dengan Persatuan Bekas-Bekas Pengetua Sekolah. Persatuan Bekas-Bekas Pengetua Sekolah Negeri Kelantan. Dia ada Persatuan Bekas-Bekas Pengetua Sekolah ni, bekas-bekas pengetua, PPD, pengarah-pengarah pendidikan seluruh Malaysia. Jadi mereka masuk dalam Satuan Bekas-Bekas Pengetua, dan saya buat kuliah pengajian hadis pada hari Sabtu. Jadi kalaulah sesiapa yang berminat untuk menyertai pengajian hadis tersebut pada hari Sabtu jam 10 pagi, maka bolehlah memohon kepada saya, boleh ambil nombor telefon saya dan ingin menyertai pengajian hadis yang dikendalikan oleh saya sendiri kepada bekas-bekas pengetua sekolah negeri Kelantan.
Jadi biasanya jam 9.45 saya akan buka meeting room. Kemudian saya akan hantar link kepada peserta-peserta. Jadi sesiapa yang berminat untuk bersama saya dalam pengajian hadis, maka bolehlah WhatsApp pada saya. Nombor telefon saya 019 938 9970. 019 938 9970. Nama saya Ustaz Haji Muhammad Rusli bin Haji Hussein. Jadi insyaAllah sesiapa yang berminat untuk menyertai pengajian hadis pada hari Sabtu jam 10 pagi secara online bersama bekas-bekas pengetua sekolah negeri Kelantan, pengetua-pengetua yang sudah berpencen, pengarah-pengarah yang sudah berpencen, maka bolehlah WhatsApp kepada saya. Kalau boleh, saya suka bentuk grouping, grup WhatsApp. Kemudian grup ini saya boleh sambungkan untuk pengajian tersebut. Kalau saya nak beritahu saya sore ini, kadang-kadang lupa. Jadi kalau bentuk grup, kemudian hantar WhatsApp kepada saya berminat untuk menyertai, maka insya-Allah bolehlah menyertai pengajian tersebut pada hari Sabtu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.